Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua yang hadir pada petang ini. Lepas Lidah tadi daripada PD yang akan menjadi moderator kita pada petang ini pada Cik Siti sebagai kita punya sokongan menyediakan pautan Zoom kita pada petang ini. Nampak tadi ada Dr. Noazah ya, sama-sama untuk sesi kita pada petang ini. Dan semua rakan-rakan guru yang sempat untuk sama pada petang ini. Jadi saya mulakan sesi sisipan refleksi pada petang ini untuk siri yang ke-28. Ya. Siri yang ke-28 adalah siri yang terakhir untuk tahun ini, tahun 2023. InsyaAllah siri yang ke-29 kita akan berada pada tahun 2024. Jadi sudah kita menjangkau masuk tahun baru pada minggu hadapan. Jadi saya masih lagi memberi fokus kepada maklum balas. Ini minggu yang ke-6. Saya membicarakan tentang maklum balas ini. Sebab saya menganggap bahawa maklum balas ini adalah merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses pembelajaran bermakna. Bila disebut maklum balas ini, dia boleh bersifat maklum balas sama ada guru kepada murid ataupun murid kepada guru, ataupun kalau ada rakan pembelajaran yang lain. Jadi rakan pembelajaran ni termasuklah rakan sebaya anak-anak di sekolah, dan juga boleh juga rakan pembelajaran daripada komuniti, daripada adik-adik keluarga pun boleh, daripada ibu bapa, daripada adik-beradik, daripada ahli komuniti. Bila anak-anak mempunyai kemahiran ataupun mempunyai kompetensi untuk menerima dan memberi maklum balas, maknanya dia akan membantu proses pembelajaran anak-anak. Dalam konteks guru, dia akan membantu guru melihat perkembangan pembelajaran anak-anak daripada satu tahap ke satu tahap. Ini yang dulu saya ada gambarkan dalam bentuk grafik. Dan saya memang suka menganalogikan pembelajaran ini adalah proses perkembangan. Pembelajaran itu adalah merupakan satu perjalanan. It's a journey. Okay? Learning progression is a journey. Perkembangan pembelajaran itu adalah merupakan satu perjalanan. Jadi kita mengalami pembelajaran journey ini, perkembangan pembelajaran itu secara berterusan. Jadi di antara perkara yang penting yang akan dimanfaatkan apabila kita menganggap pembelajaran itu sebagai satu perjalanan. Jadi anak-anak dia mesti tahu ke mana dia akan pergi
Di dalam pembelajaran, dia tahu bahawa apakah yang mereka akan pelajari, apakah pengetahuan, apakah kemahiran yang mereka perlu apa ni kuasai. Jadi itu yang penting. Jadi sebab itu kalau anak-anak tahu apa yang mereka akan pelajari, maksud mereka tahu ke mana mereka nak pergi, maka itu akan dapat meningkatkan pencapaian hasrat pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi penyediaan hasrat pembelajaran dengan sokongan kriteria kejayaan, dia akan membantu anak-anak untuk bergerak daripada satu tahap ke satu tahap dalam proses atau dalam proses perkembangan pembelajaran. Sebab tu kalau kita tengok dalam sukatan kita pun dalam DSKP itu ada dia punya tahap dia. Tahap yang dia sebut sebagai TP1, TP2, TP3 sampailah kepada TP6. Jadi itu yang saya masukkan dengan apa tu, dia boleh menjawab soalan ke mana saya akan pergi. Yang kedua ialah bagaimana saya akan pergi. Jadi dia anak-anak pun perlu tahu bagaimana dia nak bergerak daripada satu tahap ke satu tahap. Sehinggalah mereka dapat mencapai apa yang telah ditetapkan, iaitu hasrat pembelajaran. Yang ketiga ialah untuk menjawab soalan bila ke manakah selepas ini. Maksudnya anak-anak tahu bila mereka sudah mencapai, telah berada kepada keberhasilan yang diharapkan tu, apa yang perlu dia buat. Ataupun dia sudah sampai pada tahap yang tertentu, untuk dia pergi ke tahap yang satu lagi, apa yang perlu mereka lakukan. Jadi untuk menyokong ataupun untuk membantu anak-anak melalui proses perkembangan pembelajaran ini, maklum balas itu sangat penting. Sama ada maklum balas daripada guru kepada guru, daripada rakan sebaya ataupun kepada rakan sebaya, ataupun rakan pembelajaran yang lain, itu akan membantu. Sebab itu kalau kita ingat pepatah orang-orang tua kita mengatakan kalau segan bertanya, dia kata sesat jalan. Bertanya itu maksudnya untuk mendapatkan maklum balas. Maklum balas. Kalau kita pergi ke satu tempat, kita tak pasti. Kita tahu ke mana nak pergi, tapi ke mana arah dan di mana kita sedang berada, kita akan bertanya. Jadi kalau bertanya itu adalah satu proses untuk mendapatkan maklum balas. Nanti kita akan tanya, kita akan lihat apakah ciri-ciri maklum balas yang berkesan yang akan membantu anak-anak mengemudi, navigate, mengemudi perkembangan pembelajaran mereka. Dan pada sesi lepas pun saya dah kongsikan tentang 3 jenis maklum balas yang disarankan oleh Profesor John Hattie dan juga Profesor Helen Timperley, iaitu feedback, feed up, feedback dan juga feed forward. Ini sebenarnya proses yang berlaku secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan ada 4 tahap di mana peranan maklum balas itu diperlukan. Pertama ialah tahap di mana anak-anak ingin melaksanakan tugasan. Yang kedua, tahap bagaimana proses untuk mereka memahami. Untuk mereka memahami dan untuk mereka melaksanakan tugasan berkenaan. Pertama, dia tahu apa dia nak buat. Yang kedua, dia tahu bagaimana mereka nak melakukannya. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil ataupun dirancang.
Yang ketiga ialah tahap regulasi kendiri. Ini tahap yang sangat kritikal kerana kita nak anak-anak ini mempunyai kita panggil regulasi kendiri, ataupun dalam istilah istilah pendidikan juga digunakan istilah agensi. Agensi ini adalah keupayaan seseorang itu untuk menguruskan diri mereka. Dalam konteks ni, kalau dalam konteks pembelajaran ni, kebolehan anak-anak itu untuk menguruskan pembelajaran. Kalau anak-anak itu boleh menguruskan pembelajaran mereka sendiri, kita boleh katakan bahawa anak-anak itu ada elemen agensi. Agensi. Dan agensi ini adalah satu komponen yang penting dalam membangunkan kita panggil regulasi kendiri. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil self-regulated learning. Okay? Regulasi kendiri. Pembelajaran regulasi kendiri. Dan yang paling yang paling akhirnya, maklum balas itu akan berada pada tahap diri dia. Pada diri dia. Maksudnya self. The self stage. Self stage ni maksudnya dia sudah menggunakan maklum balas itu untuk dia melakukan muhasabah. Untuk dia mengintrospeksi diri dia. Secara berterusan. Apa kekuatan, apa kelemahan yang telah dilakukan pada tahap-tahap yang sebelum ini. Dan bagaimana nanti boleh diperbaiki perkara-perkara tersebut. Kalau kelemahan lah. Kalau ada kekuatan itu, bagaimana kekuatan itu boleh dipertingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Okey. Hari ini saya akan fokus kepada 7 kunci keberkesanan maklum balas yang disarankan oleh seorang sarjana iaitu Graham Wiggins pada September 2012. 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada 2015. Graham Wiggins ni salah seorang tokoh pendidikan yang banyak membincangkan tentang pentingnya kepahaman dalam proses pembelajaran anak-anak. Dan juga beliaulah di antara tokoh yang banyak mengemukakan idea the backward design. Backward design di antara tokoh yang mana telah beliau perkenalkan dalam buku beliau yang bertajuk Understanding by Design, UBD. Jadi mengikut Graham Wiggins, dia rakan beliau ialah J. McTighe. Dia kalau menulis buku biasa dia akan berkolaborasi ataupun co-author dia tu, rakan pengarang dia ialah J. McTighe. J. McTighe masih lagi nampak sihat lagi nampaknya, dan telah menghasilkan beberapa buah buku yang masih lagi mempromosikan idea tentang understanding by design, tentang backward design, yang merupakan penerusan kepada usaha yang telah dimulakan oleh Graham Wiggins. Jadi pertama, maklum balas mesti ada rujukan matlamat. Rujukan matlamat ni maksudnya ada sesuatu yang nak dicapai. Nak dicapai seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada hasrat pembelajaran. Jadi rujukan matlamat dalam konteks pembelajaran ialah hasrat pembelajaran bersama-sama dengan kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan dijana ataupun dihasilkan daripada hasrat pembelajaran. Dia adalah merupakan langkah-langkah yang spesifik yang boleh dilakukan oleh anak-anak untuk mencapai hasrat pembelajaran. Kriteria kejayaan itu disediakan untuk membantu anak-anak mencapai hasrat pembelajaran. Dan semasa proses tersebut, dia akan memerlukan kepada maklum balas. Jadi kalau maklum balas kita merujuk kepada hasrat pembelajaran,
dan juga kriteria kejayaan, maka kita punya maklum balas tu salah satu maklum balas yang berkesan. Ya. Yang kedua, maklum balas yang baik ini, yang berkesan ini ialah maklum balas yang dia mesti visible, yang ketara, dan dia mesti telus. Telus maksudnya dia jelas. Dia jelas, dapat dilihat oleh anak-anak. Di sinilah peranan apa yang disebut sebagai kejelasan guru ataupun teacher clarity. Bila cikgu ada kejelasan, maka mudahlah dia menampilkan maklum balas itu dalam bentuk yang ketara dan juga telus. Kalau kita tidak mempunyai clarity, maksudnya benda itu sukar untuk diapakan, diberikan ataupun untuk kita memberikan maklum balas yang sebab maklum balas ni bukan setakat melibatkan hasil tadi, tapi ia juga melibatkan tetapi juga bukan melibatkan matlamat sahaja, tetapi melibatkan hasil. Jadi hasil ni berkait rapat dengan kriteria kejayaan. Jadi mungkin ada setengah-setengah cikgu yang mungkin kurang jelas tentang kriteria kejayaannya, ataupun saya ingat kalau di daerah Paulison mereka sudah diberikan pendedahan tentang apakah di kriteria kejayaan, bagaimana menyediakan kriteria kejayaan, dan apakah kepentingan kriteria kejayaan tersebut. Semua mata pelajaran ataupun subjek perlu menyediakan kriteria kejayaan. Yang ketiga ialah anak-anak boleh mengambil tindakan, membuat tindakan, boleh bertindak upon feedback. Maksud mereka boleh bila mereka menerima maklum balas itu, dia akan membuat sesuatu tindakan untuk respon. Maksudnya maklum balas itu membolehkan mereka melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang sedang mereka laksanakan. Sebab tu maklum balas perlu bersifat konkret. Kalau dia tidak konkret, maka dia sama-sama begitu kan, ataupun dia dalam bentuk tidak apa tadi yang kita kata kejelasannya itu tak begitu baik, susah anak-anak mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya berdasarkan kepada maklum balas berkenaan. Sebab tu keyword di sini ialah the action upon feedback. Dia maksudnya dia actionable. Maksudnya benda tu boleh mendorong anak-anak untuk melakukan sesuatu perkara, sesuatu tindakan berdasarkan maklum balas berkenaan. Sebab tu kalau maklum balas itu tidak konkret, dia bersifat sama-sama, mungkin dia boleh juga menimbulkan pertikaian. Adakah maksudnya begini, adakah maksudnya begitu. Jadi ada pertikaian sebab dia tidak cukup jelas. Dia kata dalam penyataan saya ni, dia kata tidak cukup deskriptif, tidak describe, tidak jelas. Jadi sebab tu kita kena mengambil berhati-hatilah dalam konteks ini, supaya maklum balas tu berkesan, bermakna kepada anak-anak. Yang bermakna tu maksudnya dia boleh membuat sesuatu tindakan berdasarkan kepada maklum balas tersebut. Baik. Yang seterusnya, maklum balas yang berkesan ni dia adalah mesra pengguna, user friendly. Friendly ni maksudnya dia khusus, tepat, dan dia bila anak-anak dapat maklum balas itu, mereka akan merasa tersentuh. Kalau dia tak tersentuh, dia tidak memahami maklum balas itu, jadi maklum balas itu akan menjadi sia-sia. Bagaimana kita nak memberikan satu maklum balas yang menyentuh hati nurani anak-anak.
Okey. Dan ya mungkin kalau kita ada pengalaman kan, ada kes-kes tertentu bila kita bagi maklum balas itu, mungkin ada anak-anak itu yang akan apa dia rasa tersentuh, maksudnya dia mengalirkan air mata, apa dia rasa terharu dengan apa yang maklum balas yang diberikan itu. Dia apa ni menyentuh hati nurani hati nurani apa yang ada dalam diri anak-anak itu. Jadi kemesraan maklum balas itu, user friendly itu, ada kalanya dia sangat apa ni berperanan Ha, sebab, sebab tu kita kena uh, merancang maklum balas itu supaya dia bersifat user friendly. Dan yang kelima ialah maklum balas yang timely, dipanggil timely. Timely ni maksudnya menepati masa. Okay, kita kena tengok, kita kena sesuaikan dengan persekitaran, dengan aktiviti yang sedang berlaku. Kalau kita bagi maklum balas yang terlalu awal, mungkin dia pun ada masalah. Ataupun maklum balas tu terlalu lewat, pun ada masalah. Dia tidak, sebab tu kita gunakan istilah tepat pada masanya. Dia menepati masa, tepat pada masanya, timely. Jadi kalau terlalu lewat, mungkinnya masuk kalau dia antara kalau dia terlalu lewat ni mungkin susahlah anak-anak nak relatekan dengan apa yang telah mereka lakukan beberapa hari sebelum itu kan. Beberapa hari sebelum itu. Jadi sebaik-baiknya kita tengok. Dan satu lagi mungkin juga kita kena perhatikan maklum balas itu kita tidak apa ni menjatuhkan apa ni semangat, menjatuhkan maruah, menjatuhkan muka anak-anak ya. Mungkin tadi yang berkaitan dengan 4 jugalah user friendly itu. Dia rasa walaupun kita menegur, kita memberi maklum balas tentang mungkin ada sedikit sebanyak kelemahan, tetapi mereka melihat maklum balas itu membantu dia untuk memperbaiki diri mereka, tidak mengaibkan mereka. Okey? Sebab tu maklum balas yang baik ialah maklum balas yang menepati tepat pada masanya, bukan juga maklum balas yang segera. Bukan maksud segera tu bagus. Kalau segera pun tapi pada masa yang tidak sesuai, katakan anak-anak sedang membuat apa ni pembentangan, membuat perkongsian, kita masa tu jugalah kita nak bagi maklum balas. Mungkin pada ketika itu dia akan mengganggu tumpuan ataupun konsentrasi anak-anak pada ketika itu. Dan dua yang akhir ni saya nak sebut di sini ialah maklum balas yang baik itu ialah maklum balas yang berterusan, kan konsisten. Berterusan dan konsisten ni penting sebab saya katakan tadi proses perkembangan pembelajaran itu berlaku secara berterusan. Sebab tu kita tak boleh bagi maklum balas tu hanya pada tahap-tahap tertentu. Kita kena lakukan pada semua tahap. Dan satu lagi yang dikatakan yang konsisten itu ialah kita apa ni meletakkan satu ekspektasi, kita letakkan jangkaan yang baik kepada anak-anak. Itu di antara fungsi maklum balas juga. Ya, kita sentiasa mendorongkan mereka untuk melakukan pencapaian yang lebih baik dengan apa yang sedia ada. Okay. Dan yang akhir sekali, sebab kenapa saya kata tadi yang maklum balas ni sangat penting, sebab maklum balas ni adalah merupakan satu komponen. Okay, kalau saya kongsikan ini adalah merupakan model kompetensi ketangkasan belajar murid-murid anak-anak. Ini adalah satu model yang apa ni yang bagus, yang baik untuk kita melihat
proses perkembangan pembelajaran anak-anak itu. Jadi kita namakan dia sebagai tangkas belajar ataupun learning agility. Dalam bahasa Inggeris kita panggil agility, ketangkasan untuk mereka belajar. Kalau kita tengok dalam apa tu, dalam yang merah itu, cara belajar itu salah satu elemen ya yang ada untuk memantapkan apa tu ketangkasan pembelajaran mereka ialah maklum balas. Jadi saya ingat moden ni saya akan bincangkan dengan lebih detail pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya ingat saya berhenti setakat ini dulu. Terima kasih di atas apa tu perhatian dan persediaan cikgu-cikgu untuk mengikuti sesi ini. Saya serahkan kepada Azlida untuk meneruskan sesi yang seterusnya. Baik, terima kasih Dr. Mustafa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam PDWin. Terima kasih kepada Dr. Mustafa atas perkongsian sesi sisipan refleksi sesi ke-28 yang mana siri yang terakhir bagi tahun 2023. Terima kasih banyak Doktor atas perkongsian tersebut. Okey, seterusnya kita akan ke sesi pembentangan CDL hands-on online session pada petang ini oleh Puan Jayanti, anak perempuan Madai Lagan dari SJKT Port Dickson. Okay, yang mana tajuk CDL beliau pada hari ini ialah Kit Batja. Saya pun tak pernah dengar Kit Batja ni, sangat menarik. Okey, yang mana sesi kita lihat sedikit sinopsis tentang Kit Batja ni. Sebelum tu boleh saya tahu Puan Jayanti sudah bersedia? Selamat petang Puan, saya bersedia. Okey, terima kasih. Okey, Puan Jayanti, saya baca dulu sinopsis Puan. Okey, Kit Batja merupakan Kit Batja memberi penekanan kepada murid-murid dalam mengenali konsep membina ayat dengan betul yang merangkumi subjek dan predikat, kata kerja dan juga frasa. Okay, Kit Batja merupakan singkatan bagi Kit Bina Ayat Jari. Kit ini mengandungi gambar jari 2D yang digunakan untuk memahami konsep bina ayat. Kit ini mengandungi 5 jari dan setiap satu jari ada nama kata tanya. Okay, menarik. Bentuk jari dipilih dan dijadikan kit kerana ia merupakan anggota badan manusia. Malah, murid-murid senang untuk menguasai konsep bina ayat. Okay, ini merupakan sinopsis daripada Kit Batja. Okey, Puan Jayanti, saya pun tak sabar, begitu juga dengan peserta-peserta yang lain untuk mendengar perkongsian Puan Jayanti apa itu sebenarnya Kit Batja ni. Okey, saya serahkan sesi pembentangan kita pada hari ini kepada Puan Jayanti. Dipersilakan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mustafa Abdul Majid dan Puan Azlida moderator pada hari ini serta para warga pendidik. Sebelum saya memulakan pembentangan CDL pada petang ini, saya ingin memperkenalkan diri saya secara ringkas. Saya Jayanti, anak perempuan Madai Lagan dari SJKT Port Dickson akan membentangkan tentang Kit Batja yang telah dihasilkan oleh saya untuk murid-murid saya. Selepas saya melakukan aktiviti PDPC, kemahiran membina ayat, saya dapat murid-murid saya mengalami beberapa kesukaran untuk membina ayat dengan betul. Refleksinya adalah mereka kurang faham dan akan kemahiran membina ayat tunggal. Seterusnya murid-murid saya membina ayat yang songsang
saya mendapat tahu bahawa penguasaan kosakata yang amat rendah dalam kalangan murid-murid saya. Seterusnya ada murid-murid yang membina ayat yang tidak lengkap, di mana kemahiran membina ayat ini amat penting bagi mata pelajaran bahasa Tamil kerana ia akan merangsang kepada penulisan karangan pada tahap 2. Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan gambar-gambar yang diambil semasa murid-murid membina ayat. So, saya fikir bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Saya menghasilkan kit baja ini. Kit baja ini akan memberi penekanan kepada murid-murid tahun 2, tetapi ia boleh digunakan untuk semua tahap juga. Kit ini membantu untuk mengenali konsep membina ayat dengan betul, di mana mereka akan menggunakan subjek, predikat, kata kerja dan fasa yang betul. Kit baja ini merupakan singkatan bagi perkataan kit bina ayat dengan jari. Bila murid-murid menggunakan jari, mereka boleh membina ayat dengan senang. Kit ini mengandungi gambar jari 2D, di mana ia akan merangsang pembinaan ayat murid-murid. 5 jari dan setiap satu jari ada nama kata tanya. Tapak tangan digunakan untuk menampal gambar seperti dalam gambar ini. Bentuk jari ini dipilih kerana murid-murid senang untuk menguasai konsep bina ayat apabila kita menggunakan anggota badan kita. Lama-kelamaan jika tiada kit ini pun mereka hanya boleh menggunakan tangan mereka sendiri untuk membina ayat. Seterusnya ini merupakan nama jari bagi setiap 5 jari itu. Ibu jari bernama siapa dalam bahasa Tamil, yar. Jari telunjuk bernama di mana bermaksud engga. Jari tengah bernama bagaimana atau kenapa. Jari manis bernama apa, ini akan berkait rapat dengan objek. Jari kelengking bernama apa. Dalam bahasa Tamil, jari manis dengan jari kelengking ni kita ada kata tanya yang berbeza, iaitu yedi dan yenet. Murid-murid akan menggunakan jari dengan kata tanya ini untuk menghasilkan membina satu ayat yang lengkap. Objektif kit ini adalah dengan ini murid-murid dapat menguasai kemahiran membina ayat tunggal dengan betul. Seterusnya, murid-murid dapat membina ayat tunggal yang lengkap dan betul. Seterusnya, murid-murid dapat menggunakan pelbagai kosakata dalam pembinaan ayat, maka ia akan membantu untuk mereka menulis karangan pada masa akan datang. Kumpulan sasaran saya adalah 6 orang murid yang berada di tahap pencapaian TP 3 dan 4. 2 orang murid adalah lelaki, 4 orang murid adalah perempuan. Saya memilih murid yang boleh baca dengan fasih supaya mereka boleh membina ayat dengan tanpa kesalahan ejaan. Penerangan, marilah kita melihat penerangan kit ini dulu. Pada mulanya saya menghasilkan kit guru iaitu bahan maujud dengan menggunakan kotak A4. Guru akan menggunakan gambar jari yang berbentuk 2D yang melekat dengan kata kerja, kata tanya dalam setiap satu jari. Selepas itu saya telah menerangkan konsep kit baja ini dalam kelas. Saya juga telah memberi banyak contoh ayat berdasarkan gambar-gambar yang pelbagai gambar dengan pelbagai ayat, pelbagai kosakata. Selepas itu saya memberi aktiviti kumpulan dan aktiviti individu iaitu kit murid, di mana murid-murid akan diberi dengan gambar jari berbentuk 2D juga. Selepas itu murid-murid akan bertanya soalan menggunakan nama jari. Siapa, di mana, bagaimana, apa semua, dan murid-murid akan menulis jawapan bagi soalan yang ditanya dalam bentuk jadual. Murid-murid akan menyalin semula jawapan iaitu ayat dalam kertas putih. Setelah saya menggunakan ini, saya fikir juga tentang murid pemulihan. Adakah murid pemulihan ini kita biar seperti itu sahaja, tapi tak boleh. So saya
bercadang untuk membuat kit untuk murid pemulihan juga, kit yang sama sekali tapi murid yang pandai akan menggunakan 5 jari, murid pemulihan ini akan menggunakan 3 jari sahaja iaitu ibu jari, jari tengah dan jari kelengking sahaja dan mereka boleh menghasilkan satu ayat yang lengkap. Murid-murid menulis jawapan bagi soalan yang ditanya dalam bentuk jadual. Murid-murid akan menyalin semula jawapan. Jawapan yang murid tulis itu akan dijadikan ayat. Marilah. Ini merupakan carta penggunaan teknik kit ini. Pada mulanya murid-murid menggunakan kit untuk membina ayat. Murid-murid menampal gambar di tapak tangan. Murid-murid akan menanya soalan secara lisan, akan menulis jawapan dalam bentuk jadual. Apabila murid-murid menyalin semula jawapan, ia akan dijadikan satu ayat. Inilah contoh bagaimana murid menghasilkan ayat. Ini adalah gambar memasak, di mana dekat atas ini adalah kata tanya dalam bahasa Tamil, siapa, di mana, kenapa atau bagaimana, apa lebih berkait rapat dengan objek, dengan seterusnya adalah apa juga dia berkait dengan aktiviti dalam gambar ini. Jadual pertama ini ayat yang boleh dibina oleh murid-murid tahap 3, TP3, 4 dan 5. Siapa? Murid akan memberi nama Yal ini. Di mana murid akan memberi tempat di mana aktiviti ini berlaku. Dapur sambil lari. Bagaimana? Sedap. Mereka akan menulis jawapan di sini. Apa? Dia memasak apa? Mereka akan menulis jawapan di jadual ini. Kari ikan. Dan seterusnya adalah aktiviti. Aktiviti ini adalah memasak. Apabila kita menukar kepada bahasa Melayu, ayat ini akan menjadi songsang. Tapi dalam bahasa Tamil, ayat ini adalah ayat yang betul. Maksudnya, Yal ini memasak kari ikan yang sedap di dapur. Seterusnya, jadual nombor 2 ini adalah jadual kepada murid pemulihan di mana mereka hanya menggunakan 3 jari sahaja iaitu siapa, apa dan apa aktiviti. Ini adalah Yal ini memasak kari ikan. So ini merupakan 2 kaedah yang berbeza yang saya telah menggunakan kepada murid-murid saya. Saya menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul data bagaimana kit ini berkesan atau tidak. Pada mulanya saya melakukan ujian pra. Selepas menggunakan kit ini, saya melakukan ujian pos. Saya telah memerhatikan jawapan serta cara penulisan murid-murid dalam ujian pra dan pos. Lembaran yang sama saya menggunakan ujian pos dengan bantuan kit baja ini. Saya boleh melihat perbezaan dalam pembinaan ayat dalam kalangan murid-murid saya tu. Saya juga sentiasa membuat perhatian kepada kerja-kerja 6 orang murid sebelum saya menggunakan kit ini dan selepas saya menggunakan kit ini. Seterusnya, saya juga menggunakan kaedah temu bual. Saya sentiasa suka menembual murid-murid bagaimana penggunaan kit baja ini. Saya telah menembual beberapa orang murid selepas mengaplikasikan kit ini. Sebelum mengaplikasikan kit ini, jawapan murid ini adalah, cikgu, membina ayat ini susah. Saya tak tahu perkataan apa yang perlu digunakan. Selepas saya menggunakan kit baca ini, hasil data temu bual menunjukkan murid berasa gembira untuk membina ayat dan mereka juga dapat menguasai banyak kosakata yang baru. Mereka berminat untuk membina ayat dengan bantuan kit ini. Bimbingan saya hanya dalam tahap minimum sahaja. Saya melakukan aktiviti berpusatkan murid sahaja. Ini merupakan keputusan ujian pra, di mana cikgu-cikgu boleh melihat markah yang saya memberi 5 gambar. Setiap gambar akan diberi 2 markah. Di sini kesalahan ejaan saya tidak dititik beratkan kerana saya nak saya punya murid-murid untuk memahami konsep bina ayat dulu. Markah yang paling rendah adalah 0, markah yang paling tinggi adalah 6. Ini semasa ujian pra.
Selepas itu saya menggunakan kit baja ini dalam kelas. Selepas tu lembar yang sama juga saya memberi kepada murid, dan markah yang rendah adalah 8 dan markah yang paling tinggi adalah 10, di mana untuk 5 gambar itu pun murid dapat membina ayat dengan betul. Kerana 6 murid telah menguasai konsep membina ayat dengan menggunakan kit baja yang saya hasilkan itu. Ini merupakan hasil pemerhatian saya. Gambar ini adalah gambar apabila mereka menggunakan lembaran, dan ini adalah penerangan kit baja oleh saya di dalam kelas. Saya hanya menggunakan 2D saja, gambar 2D saja. Saya terangkan dahulu, selepas tu saya memberi banyak contoh. Dan ini adalah aktiviti kumpulan. Beginilah saya menggunakan, saya memberi jari ini dalam bentuk kertas warna sahaja dengan gambar ini sekali. Mereka akan menulis dalam, mentanya soalan dan menulis jawapan dalam bentuk jadual ini. Apabila mereka menyalin semula di papan putih yang kecil ni, mereka akan dapat satu ayat yang lengkap. Ini merupakan aktiviti kumpulan yang dilakukan oleh murid-murid saya. Ini merupakan aktiviti individu. Selepas semua di aktiviti pengukuhan ini, mereka boleh, murid-murid saya boleh membina ayat dengan betul. Untuk satu gambar, mereka boleh membina ayat, dua ayat yang berbeza. Marilah kita menonton satu video bagaimana murid-murid saya menggunakan kit baja ini dalam kelas. Saya setelah menyebarluas kit ini dalam PLC dalam kalangan guru-guru bahasa Tamil di sekolah saya, bersama pentadbir juga, kit baja ini telah dikongsikan dengan guru-guru bahasa Tamil di sekolah saya sendiri untuk menggunakannya semasa PDPC bahasa Tamil untuk memahami konsep membina ayat. Setelah pentadbir, dia menganalisis penggunaannya lebih terperinci dan dia akan memberi kesan yang lebih baik. Pentadbir saya membuat keputusan untuk menggunakan kit ini semasa bacaan pagi juga, iaitu setiap hari Khamis dihaskan untuk mata pelajaran bahasa Tamil. Satu sekolah akan menggunakan kit ini. Pada mulanya murid-murid akan membina ayat dengan kit ini. Selepas itu mereka akan membaca ayat yang dibina dan mereka juga akan membaca
ayat yang dibina oleh rakan mereka juga. Selepas tu saya telah mengkongsikan kit ini dalam pertandingan guru inovatif peringkat daerah di daerah kita. Apabila permintaan di sekolah saya agak banyak sebab ini kotanya saya menghasilkan kini satu sahaja. So saya fikir setiap guru perlulah menggunakan kit ini dalam kelas. So saya telah bercadang untuk menghasilkan gambar satu panduan guru dengan menggunakan kit baja iaitu dengan PowerPoint sahaja. So, selepas ini guru-guru tidak perlu membawa kotak besar tu, mereka hanya membawa laptop dengan slide ini saja sudah cukup dalam kelas. Kit baja ni ada manual penggunaan kit baja untuk guru-guru dan ada tangan. Selepas itu pelbagai gambar yang telah saya gunakan saya sudah kumpulkan di sini. Guru-guru boleh menggunakan gambar ini untuk membina, untuk menggalakkan murid-murid untuk membina ayat. Tapak tangan ini pun murid-murid boleh melukis sendiri tapak tangan ini supaya mereka boleh mewarna dengan kreatif selepas membina ayat. Dan saya juga telah kongsi di sini perkataan-perkataan yang boleh digunakan untuk setiap kata tanya untuk meningkatkan lagi kosakata murid-murid. Ini merupakan QR code. Kalau cikgu ingin menggunakan kit ini, cikgu boleh scan QR code ini, cikgu boleh mendapatkan slide di bawah ni. Selepas itu ini merupakan ujian QR code untuk lembaran ujian pra dan pasca. Cikgu juga boleh scan juga dan ini adalah QR code bagi video yang saya tayangkan sebentar tadi. Ini adalah QR code yang saya tunjukkan sebentar tadi. Kalau cikgu nak, cikgu boleh scan QR code ini untuk mendapatkan slide yang saya ada gambar-gambar dengan gambar jari semua tu. Kit ini actually boleh digunakan dalam bagi mata pelajaran bahasa Melayu dengan bahasa lain, iaitu mereka hanya menggunakan menukar kata tanya itu dalam jari itu. Sebab untuk bahasa Tamil memang kita ada 5 kata tanya yang berbeza untuk menghasilkan satu ayat. Tetapi kalau cikgu ingin menukar posisi kata tanya itu pun boleh juga. Sekian saja daripada saya dengan pembentangan pada petang ini. Apa yang saya tahu saya share dengan cikgu-cikgu. Jika ada kekurangan sepanjang pembentangan saya memohon maaf. Terima kasih kepada peluang ini. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama Puan Jayanti. Terima kasih kepada Puan Jayanti untuk perkongsian pada petang ini tentang kit bakja ni. Saya nampak kit bakja ni sangat menarik. Saya sebenarnya ingin bertanya 2 soalan kepada Puan Jayanti. Sebelum tu kita lihat kepada ruangan chat. Okey, Puan Rosiza memberikan komen terbaik. Yang diminta untuk share dekat YouTube. Boleh ke Puan Jayanti untuk di-sharekan dalam YouTube? Boleh Puan. Dan Puan Suzila memberi ucapan terbaik. Okey, saya nak tanya satu soalan, boleh ke Puan Jayanti? Boleh Puan. Okey, untuk kit bakja ni kan, saya nampak penggunaan membina ayat kan berdasarkan frasa, kata kerja dan sebagainya. Boleh tak kalau digunakan untuk subjek lain seperti bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris? Actually kit ni boleh digunakan untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris juga, tapi Puan boleh menukar posisi kata tanya tu. Contohnya, ibu memasak kari ikan yang sedap di dapur. So Puan menukar posisi kata tanya tu, pada mulanya ibu jari tu siapa juga. Yang kata tanya jari kelengking akan naik atas apa? Memasak. Kita kalau menukar posisi itu untuk semua subjek kit ni boleh digunakan. Oh, menarik. Saya tertarik sangat sebab saya pun mengajar bahasa Melayu dan saya lihat teknik untuk membina ayat ni sangat menarik lah. Dan lagi satu soalan yang digunakan untuk pelajar sekolah rendah, betul? Ya, sekolah rendah.
kalau kit ini digunakan disebar luas di peringkat sekolah menengah bagi murid-murid yang lemah, sesuai tak Puan Jayanti? Ini boleh memang sesuai, tapi gambar tu kita boleh menukar kepada kata kerja. Gambar tu kita tukar kepada perkataan. So mereka itu akan suit untuk murid-murid sekolah menengah yang lemah. Menarik. Puan Susriza ada bagi komen bagi kelas yang kurang mahir membina ayat sangat menarik. Sangat menariklah untuk kita gunakan untuk sebagai kit untuk membina ayat bagi pelajar yang kurang mahir lah. Puan Suzilah mengatakan nanti boleh aplikasi dalam PDP membina ayat bahasa Melayu. So sangat sesuai, saya pun tertarik. Nanti apa-apa saya boleh direct dengan Puan Jayanti boleh ke berkaitan dengan penggunaan kit ni untuk subjek bahasa Melayu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Terima kasih untuk pembentangan sesi kita pada petang ini. Di pihak saya rasanya dah tak ada apa-apa. Tahniah kepada Puan Jayanti kerana telah pun berkongsi pembentangan pada petang ini. Okey, bagi peserta, boleh isi kehadiran dalam ruangan chat, yang mana kehadiran telah pun diberikan dalam ruangan chat . Boleh isi kehadiran dalam ruangan, boleh isi menggunakan link yang telah diberikan. Saya rasa saya serahkan kepada pihak teknikal untuk sesi bergambar rasanya, betul? Okey, baiklah. Sebelum kita melakukan sesi bergambar, boleh saya share poster untuk sesi CDL minggu hadapan, cikgu? Baik. So untuk minggu hadapan, sesi CDL kita ialah oleh Puan Sasikala, anak perempuan Ramaya, yang mana dari SMK Yamtun Radin, SMK YTR. Tajuk sesi pembentangan minggu hadapan ialah penggunaan secara visual, kotak ubahan langsung dan songsang, UL1 dan UL2 untuk memudahkan murid-murid menjawab soalan kiabat matematik tingkatan 5. Ini adalah sesi pembentangan pada minggu hadapan. Terima kasih. Okey, cikgu. Jadi bagi peserta-peserta yang berada dalam sesi ini, bolehlah kita buka kamera bagi sesi bergambar. Okey, cikgu-cikgu di mana yang boleh buka kamera, kita buka kamera untuk kita ambil gambar. Okey, baik cikgu, saya mula ambil gambar . Okey semua, 1, 2, senyum. Okey, sekali lagi. 1, 2, senyum. Okey, baik cikgu. Terima kasih Cikgu Azlida, Dr. Mustafa, Cikgu Jayanti serta semua peserta-peserta bagi sesi CDL Negeri Sembilan hari ini. Cantik Siti punya lampu-lampu bergelipan kat belakang tu. Di kafe, Doktor. Ha? Dekat kafe, di rumah lain tak kuat. Oh, kat kafe. Terima kasih banyak. Okey, Doktor, terima Puan kasih. Azlida, terima kasih. Terima Juga kasih dengan Dr. Cikgu Mustafa. Jayanti. Thank you for sharing. Thank you, Doktor. Okay, see Terima you. kasih Doktor. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu.